Gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Masa di menengah rendah dulu kamu dah belajar berkaitan dengan kelas makanan. Kita ada 7 kelas makanan, iaitu karbohidrat, protein, lemak, pelawas, garam mineral, air dan vitamin. Jadi gizi seimbang adalah dalam sepinggan makanan yang kita ambil mesti mengandungi ke-7 kelas makanan tersebut berdasarkan kuantiti yang betul. Bagaimana kita nak tentukan kuantiti? Kuantiti adalah merujuk kepada piramid makanan. Seterusnya, malnutrisi. Apakah malnutrisi? Malnutrisi ialah kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan yang boleh menyebabkan malnutrisi. Contoh di atas ni ada goiter, scurvy, marasmus, kwashiorkor dan juga riket. Ini adalah merupakan contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Kalau goiter adalah disebabkan oleh kekurangan iodin, scurvy disebabkan oleh kekurangan vitamin C, marasmus kekurangan karbohidrat, kwashiorkor kekurangan protein dan riket adalah kekurangan vitamin D. Situasi masalah kesihatan ni adalah disebabkan oleh malnutrisi, iaitu mengalami kekurangan mana-mana kelas makanan. Okey, ini ada contoh gambar lain berkaitan dengan malnutrisi tadi. Seterusnya, konsep pinggan sihat. Okey, ini adalah merupakan pinggan sihat. Kenapa kita panggil dia pinggan sihat? Sebab dia menentukan jumlah makanan yang kita ambil dalam satu pinggan. Suku separuh. Apa yang suku, apa yang separuh. Okey, suku pinggan untuk nasi ataupun karbohidrat. Suku lagi pinggan adalah sumber protein untuk lauk lah, seperti ikan ataupun ayam. Dan separuh lagi adalah diisi dengan buah-buah dan juga sayuran. Ini kita panggil dia konsep pinggan sihat, suku-suku separuh. Seterusnya, aplikasi konsep, macam mana kita nak aplikasikan konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian kita. Okey, yang pertama, satu hari kita mesti mengambil 3 hidangan utama yang sihat. Kemudian kalau kita nak makan snack ataupun makanan ringan di antara makanan utama, kita boleh ambil makanan yang sihat seperti buah-buahan. Seterusnya, lebihkan pemakanan makanan yang berbijirin. Contoh oat, emping jagung ataupun cornflake, itu baguslah. Seterusnya, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Tukar cara masakkan makanan tu. Rebus, kukus, panggang, itu antara cara macam mana kita nak aplikasikan lah. Seterusnya, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap, bukan beli di kedai. Ini bagaimana cara kita nak aplikasikan konsep pinggan sihat dalam kehidupan harian. Apakah nilai kalori makanan? Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Contohnya, kalau kita nak kira kalori dalam nasi, kita ambil 1 gram nasi, kita bakar dia, kemudian tenaga yang dibebaskan itu adalah merupakan
kalori yang dihasilkan oleh nasi tersebut. Itu adalah nilai kalori. Tenaga yang dibebaskan apabila makanan tersebut dibakar dengan lengkap. Unit nilai kalori adalah joule, kilojoule, kalori dan kilokalori. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule atau 4.2 kilojoule. Unit SI bagi kalori ialah joule per kilogram. Bagaimana kita nak mengukur nilai kalori dalam makanan? Okey, untuk mengukur nilai kalori dalam makanan, dia akan menggunakan radar khas yang dikenali sebagai kalorimeter boom. Ini yang ada gambar kat sebelah ni, itu adalah merupakan kalorimeter boom. Okey, jadual 2.1 menunjukkan nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Okey, karbohidrat mengandungi 16.7 kilojoule untuk setiap 1 gram. Maksudnya kat sini 1 gram karbohidrat dia ada 16.7 kilojoule kalori. Lemak ada 1 gram lemak ada 37.6 kilojoule kalori. Manakala untuk protein pula 1 gram protein mengandungi 16.7 kilojoule kalori. Okey, ini pula adalah merupakan komposisi karbohidrat, lemak dan air bagi beberapa jenis makanan. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Okey, sebagai contoh, gula dia 100% adalah karbohidrat. Daging 69% air, 18% protein, 13% lemak. Untuk minyak sawit pula 100% lemak. Untuk beras 76% adalah karbohidrat, 2% adalah lemak, 8% adalah protein dan 14% adalah air. So ini adalah merupakan komposisi karbohidrat, lemak dan protein serta air bagi beberapa jenis makanan. Okey, jadual 2.2 pula menunjukkan nilai kalori bagi beberapa contoh makanan. Okey, sebagai contoh, nasi dalam kelas karbohidrat, 1 gram nasi yang kita makan ada 15.04 kilojoule kalori. Roti putih 10.6. Gula kasar yang kita bancuh teh tu ada 16.5 kilojoule tenaga bagi setiap 1 gram. Untuk lemak, contoh minyak sawit ada 38 kilojoule kalori, mentega 31.2. Itu untuk kelas makanan bagi lemak. Kalau untuk protein pula, daging ayam, untuk 1 gram daging ayam ada 8.27 kilojoule kalori. Untuk daging lembu 1 gram ada 13.11 kilojoule kalori. Manakala untuk pelawas, kubis 0.34 kilojoule kalori, timun 0.55 kilojoule kalori. Kalau kita tengok kat sini, kelas makanan mana yang mengandungi kalori yang paling rendah adalah pelawas, iaitu sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sebab tu dalam pinggan sihat tadi kita mesti lebihkan pengambilan sayur-sayuran dan juga buah-buahan.
Okey, seterusnya. Apakah kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu? Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatan. Setiap individu keperluan kalori adalah berbeza, bergantung kepada beberapa faktor tertentu. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anoreksia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Ini adalah antara kesan kalau kita mengambil jumlah kalori yang tidak menepati keperluan kita. Okey, ini adalah merupakan masalah kesihatan, punca dan kesan. Yang ni kamu boleh tengok dalam buku teks, ada dalam buku teks yang ni. Okey, yang masalah yang pertama adalah obesiti. Puncanya adalah mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kesan akan menyebabkan berisiko untuk mendapat penyakit seperti diabetes ataupun kencing manis, arteriosklerosis iaitu salur darah tersumbat dengan kolesterol dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Itu masalah kesihatan yang pertama. Yang kedua adalah anoreksia nervosa. Puncanya adalah disebabkan oleh keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Kesan dia akan menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan juga boleh membawa maut. Masalah kesihatan seterusnya adalah arteriosklerosis. Disebabkan oleh pemendapan kolesterol pada dinding arteri ataupun salur darah. Kesan dia, salur darah atau lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Masalah kesihatan berikutnya ialah diabetes mellitus ataupun kencing manis. Puncanya disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Kesan daripada ini adalah menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Serta kalau luka, dia akan lambat sembuh. Okey, dan yang terakhir, masalah kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan kalori berlebihan adalah tekanan darah tinggi. Punca tekanan darah tinggi adalah pengambilan makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Kesan daripada ini akan meningkatkan risiko penyakit stroke dan juga jantung. Okey, seterusnya. Corak pemakanan rakyat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori, tetapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Kalau makan nak tidur baru makan, tu yang akan menyebabkan peningkatan berat badan. Okay, di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera. Kedai mamak, ada yang kedai mamak yang buka 24 jam. So anytime boleh beli makanan. Jadi ini dia akan menyebabkan kita makan pada lewat malam. Bila makan lewat malam, kesan dia boleh menyebabkan kalori berlebihan dalam badan kita dan mengundang pelbagai jenis penyakit.
Okey, tengok dalam gambar ni. Nampak dia punya perut dah boleh jadi meja. Boleh letak burger atas perut, boleh letak pizza atas perut. Sebab apa? Sebab dia mengambil makanan secara berlebihan. Gula berlebihan, kesan dia menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal mengidap diabetes melitus pada usia yang muda. Kemudian kalau kita banyak mengambil minuman berkarbonat, air dalam tin ataupun makanan ringan, dia mengandungi pewarna dan pemanis tiruan yang boleh menyebabkan kanser, kemandulan, kencing manis iaitu diabetes mellitus, dan juga boleh menyebabkan kerosakan hati dan ginjal. Seterusnya dalam makanan rapuh seperti keropok-keropok tu, ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan sukar untuk tidur, kerisauan dan boleh menyebabkan ketagihan. Kemudian dalam makanan segera seperti kentang goreng mengandungi garam yang berlebihan yang boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. So, itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Jadi kita akan sambung lagi PDPR kita pada minggu hadapan. Nanti cikgu akan update latihan dalam grup. Tolong buat latihan macam biasa dalam buku latihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.